Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara hilang tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya yang bersama dengan saya pada pagi ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan siapa bersama dengan saya pada pagi ini? Kita ada Kak Noh, ya. Kak Noh, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan pihak MYI, ya, Masjid Yusof Ishak. Kak Som juga dengan kita pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan semua teman-teman. Semoga sihat dan ceria selalu. Alhamdulillah. Okay, Kak Aisyah juga ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah dan pihak MYI. Sabahul khair, sabahul nur Kak Aisyah. Dari Kak Zah, Kak Nurzah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di minggu baru. Oh, di minggu baru? Okey, ayat dia lain macam. Di minggu baru, okey, bolehlah di minggu baru. Kita juga ada Aliza, okay, dan juga yang lain lah. Yang beri love je, kita tak bagi apa-apa. Letak love je kat situ kan. Ada apa ni, Kak Johara, Kak Siti, Zuraini, Kak Rosma, semualah berikan love pada Ustazah. Ya Alhamdulillah, dia harap Ustazah sihat juga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, doakan untuk saya juga. Kadang je on and off kesihatan ni. Kak Ayati juga ada. Assalamualaikum Ustazah dan para jemaah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita berada di muka surat yang keberapa, muslimah semuanya? Boleh letakkan di ruangan komen untuk saya lihat respon daripada jemaah. Ingat tak kita akan bincangkan di muka surat yang keberapa pada pagi ini? Adakah masih lagi bab yang sama? Dipersilakan letak di ruangan komen. Ya, terima kasih Nura bersama dengan saya pada pagi ini. Alhamdulillah. Bab yang ke-13, hadis 147, muka surat 79. Okey, ada jawapan yang lain? Aliza jawab page 78, second last paragraph. Berbeza dengan jawapan Kak Som ya. Kak Zah, sambungan bab 13, muka surat 78. Kak Som letak 79. Ada 2 orang letak 78. Ada lagi yang nak kata 79? Ada sesiapa yang nak jawab lagi? Tidak ada ya? Baik. Sekarang ni ada muka surat 79. Oh, Siti Hajar. Siti Hajar kata 78. Majority kata 78. Kak Som, betul ke Kak Som? Kita 79. Oh, ada juga, Masya Allah. Kak Som rasa selamat lah. Ada juga orang yang side kat dia. Nadia, page 79, hadis 147. Oh, iya ke Nadia? Dah masuk hadis 147? Kak Aisyah 78, sambungan minggu lepas. Okey, baik muslimah, kita lihat slide kita pada pagi ini. Kita berada di muka surat yang keberapa. Baik, kita masih lagi membincangkan bab kita yang ke-13 ya. Yang bertajuk wanita keluar ke tempat pembuangan hajat. Perbincangan kita pada pagi ini adalah bahagian yang akhir. Sebab saya bahagikan ia kepada 2 bahagian ya. Dan kita berada di halaman yang ke-78. Okey, 78. Mana kita masih lagi berada pada perbincangan hadis 146. Kerana saya faham dalam bab ini kita ada 2 hadis, iaitu 146 dan 147. Jadi kita masih lagi sebenarnya membincangkan hadis 146.
Dan kita berada di muka surat 78, betul juga sebagaimana yang disebutkan oleh siapa tadi? Aliza ya. Aliza kata second last paragraph, betul lah. Pada perkataan yang kedua terakhir kita akan masuk pada perbincangan tersebut. Jadi kalau kita lihat pada muka surat kita yang ke-78 di situ, baik sebelum itu kita lihat di sini hadisnya masih sama, hadis 146. Jadi Ustazah tidak akan baca hadis ini sebab kita dah baca last week. So saya harap mungkin nanti dapat dirujuk semula. Yang penting saya nak tanya, kita bincangkan tentang apa pada minggu lepas? Boleh letakkan di ruangan komen sekali lagi jawapan-jawapannya. Nanti pihak admin akan keluarkan. Boleh maklumkan kepada saya, letakkan di ruangan komen, minggu lepas kita bincang tentang apa? Nak tahu juga, ingat ke tidak muslimah-muslimah ni semua ni? Ingat ke tidak apa yang kita bincangkan pada minggu lepas? Ada jawapan? Minggu lepas kita bincang tentang apa? Oh, ni semua kelang kabut. Tengok minggu lepas kita apa ya? Kita bincang tentang apa minggu lepas? Okey, Nadia. Nadia letak apa? Peringkat hijab isteri Nabi. Okey, itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kan, tentang peringkat hijab isteri Nabi dalam konteks ketika mereka keluar untuk membuang hajat. Maksudnya pergi ke tempat yang kita sebut sebagai Al-Manasi', iaitu tempat pembuangan hajat itu. Jadi mereka ni ada 3 peringkat menutupi diri mereka daripada pandangan orang ramai pada masa itu. Baik, ada yang lain selain daripada jawapan Nadia di sini? Mungkin ada yang nak sebutkan selain daripada jawapan Nadia. Kak Som, ada jawapan tak Kak Som? Ataupun Kak Zah? Liza ke? Kak Aisyah? Masih berfikir ya? Kau masih baca? Kalau baca tu tak ingat. Baik, Kak Aisyah letak apa di situ? Tentang wanita keluar ke tempat pembuangan hajat. Ada 3 peringkat. Betul, tadi Nadia juga sudah sebutkan perkara yang sama. Ada tak isu lain yang kita bincangkan dalam hadis 146 selain daripada 3 peringkat? Maknanya ramai di sini yang ingat 3 peringkat itu saja. Mungkin itu menjadi perbincangan kita yang terakhir pada minggu lepas. Itu yang menyebabkan ramai yang orang ingat itu saja. Tapi ada perkara lain yang saya nak lihatlah di sini yang kita ada bincangkan. Tak ada. Tak tahulah Ustazah, kita ingat 3 peringkat je ya. Okey, tak apa. Ingat 3 peringkat sahaja. Saya rasa yang ramai semua ingat. Kak Zah kata apa di situ? Isteri Nabi keluar buang hajat waktu malam. Umar minta agar mereka menutupi hijab. Menutupi hijab. Depan tu betul, belakang tu agak sedikit mengelirukan perkataannya, penyusunan ayat itu. Isteri Nabi keluar untuk buang hajat. Maknanya di sini kita ada bincangkan, yes betul, actually betul. Kita ada bincangkan tentang keadaan isteri Nabi, para isteri Nabi SAW. Mereka ini seringkali bila ingin buang hajat ataupun ada keperluan-keperluan hajat mereka itu kan, mereka akan keluar di waktu malam. Dan pada masa itu, yes betul, Umar sebagaimana juga Kak Som berikanlah kepada kita kan pada jawapannya di situ. Umar menyuruh Nabi perintahkan isteri-isteri memakai hijab. Yes. Saya rasa itu jawapan yang melengkapkan jawapan Kak Zah di atas untuk membetulkan lagi lah penyusunan ayat itu. Bukan menutupi hijab Kak Zah, tetapi ialah bagaimana Umar menyarankan kepada Nabi SAW agar memerintahkan isteri-isteri baginda dalam keadaan yang berhijab. Bukan kita kata isteri Nabi ni keluar rumah dalam keadaan yang tidak berhijab lah, tapi perlu ditutup keseluruhannya lah begitu. Ini saranan daripada Umar radhiyallahu an. Itulah yang kita bincangkan pada perkongsian kita di sesi yang lepas, iaitu hadis 146. Dan pada pagi ini muslimah semuanya, kita akan sambung perbincangan
tersebut di muka surat yang ke-78 pada perkataan yang berikutnya di situ yang diletakkan kepada kita ya, iaitu fa'anzalallahu ayatal hijabi. Kita ada satu perkataan yang diletakkan ataupun dimuatkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bagi membincangkan tentang perkataan tersebut, iaitu fa'anzalallahu ayatal hijabi. Okey, baik. Kita lihat di sini. Maksud daripada perkataan ini ialah kemudian Allah menurunkan ayat hijab. Jadi di situ kan tadi kisahnya ialah bila para isteri Nabi SAW mereka keluar untuk ke tempat mansa' itu kan, tempat pembuangan hajat lah kita panggil sebagai mansa'. Jadi yang Umar radhiyallahu an dia mencadangkan kepada Nabi SAW agar memerintahkan isteri-isteri baginda supaya hijab lah. Jadi maknanya tutup menutupi diri mereka agar tidak dikenali oleh orang yang di sekitar mereka lah. Jadi pada masa itu ada juga kisah Saudah kan. Ya, Saudah dia keluar yang mana Umar radhiyallahu an mengenali dia walaupun dia dalam keadaan yang menutupi dirinya. Jadi di sini kalau boleh sebenarnya Umar ni tak naklah bagi isteri Nabi semuanya keluar daripada rumah mereka untuk mengelakkan sebenarnya untuk menjaga kemaslahatan, untuk menjaga diri mereka agar jauh daripada sebarang keadaan-keadaan yang bahayalah, kerana musuh ni ramai di sekitar itu yang mana kita tidak ketahui, kerana kita juga faham pada keadaan Nabi SAW berada di Madinah. Okey, di sana ada golongan munafik, ada golongan-golongan yang mana bersekongkol dengan pihak musyrikin. Jadi di situ bimbang mungkin berlaku banyak kemudaratan apabila para isteri Nabi ini keluar daripada rumah mereka. Ini kita panggil sebagai keprihatinan yang ada pada Umar radhiyallahu an. Jadi dia menyarankanlah kepada Nabi agar isteri-isteri baginda menutupi diri baginda, diri mereka, dan kemudiannya dia juga kalau bolehlah bagi Umar ni kan, kalau boleh tak perlulah keluar, buang hajat saja di dalam keadaan dalam rumah mereka. Tapi masalahnya pada masa itu tandas belum lagi dibina. Maknanya konteks keadaan masyarakat pada masa itu, tandas bukan berada di rumah mereka. Maknanya ada tempat pembuangan yang khusus untuk konteks lah kehidupan masyarakat pada masa tersebut. Baik, kita lihat di sini. Apa yang berlaku setelah itu? Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat hijab, ayat hijab. Dan sebab itu di sini kemudian Allah menurunkan ayat hijab. Dan di sini ya muslimah, kalau kita rujuk di muka surat kita yang ke-78 di sini, dijelaskan kepada kita ada riwayat-riwayat di dalam beberapa kitab. Contohnya dalam riwayat Al-Mustamli tercantum dengan lafaz ayat al-hijabi, iaitu ayat hijab. Sementara di sini juga sebagaimana yang terdapat di slide saya di sini, disebutkan saya letakkan Ibn Awana menyebutkan tambahan redaksi. Maknanya ketika tentang perkataan ini dimuatkan dalam teks ataupun dalam riwayat ini, iaitu fa'anzalallahu ayatal hijabi, kalau kita rujuk dalam kitab Ibn Awana, dalam kitab Ibn Awana, iaitu disebut sebagai kitab sahihnya, yang dia nukil dari jalur riwayat Az-Zubaydi dan dari Ibn Shihab. Di situ ada penambahan lafaz tentang apakah ayat hijab yang diturunkan. Dan kita lihat di sini ayat hijab ni ialah ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Jadi itu ayat yang diletakkan dalam riwayat Ibn Awana dalam kitabnya, yang merupakan surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-53. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan tentang mengapa ayat dalam surah Al-Ahzab itu, ayat yang ke-53 ini diturunkan. Itu sebab penurunan ayat ini. Baik, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada memuatkan beberapa kisah
berkenaan dengan sebab penurunan surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Jadi pertama sekali kisah yang dimuatkan di sini ialah kisah tentang majlis pernikahan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Okay, Zainab ini siapa? Kalau baca kitab dia tahulah tu kat sini. Zainab siapa di sini? Zainab binti Jahsy siapa? Tak apalah kalau baca kitab pun dah tahu kan jawapan di situ. Isteri Nabi. Okey, isteri Nabi. Isteri Nabi yang ketujuh. Dia letakkan dengan bilangannya. Isteri Nabi yang ketujuh. Oh, okey. Tak, yang penting saya nak tahu siapa tu maksudnya isteri Nabi. Kalau dah ada yang sebut isteri Nabi tu, alhamdulillah lah, maknanya tahu siapa Zainab binti Jahsy ini ya. Baik, Zainab binti Jahsy, tapi sebelum itu Zainab binti Jahsy ni siapa? Nak tahu juga tentang tu. Tahu ke tidak kisah Zainab binti Jahsy ni? Sebelum tu bagi Ustazah minum kopi dulu lah ya. Tunggu-tunggu jemaah ni bagi jawapan. Okey jemaah. Letakkan jawapan di situ. Zainab binti Jahsy. Dia sebelum itu dia siapa? Sebelum dia menjadi isteri Nabi dia siapa? Bila tanya sebelum jadi isteri Nabi tu yang je berat sikit tu. Sebelum bernikah dengan Nabi, okay, Kak Zaidah kata dia adalah isteri kepada Zahid bin Harith. Zahid bin Harith. Okay. Liza kata apa? Sepupu Nabi SAW. Ada jawapan yang lain? Zahid anak angkat Nabi. Okey. Zahid anak angkat Nabi. Okey, Kak Mida kata apa di situ? Isteri Zaid anak angkat Nabi. Okey, Kak Zaidah dia dah nampak ada jawapan yang lain di situ. Zahid atau Zaid? Kak Zaidah, nama nak dekat tu Kak Zaidah. Baik, saya tak nak buang masa lah di sini. Kita lihat ya, dalam keadaan ini, Zainab binti Jahsy, dia mulanya, dia bernikah dengan Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah. Bukan Zahid ya, Zahid lain. Kalau Zahid orang lain. Tapi di sini Zaid. Okay, Zaid ibn Harithah. Ia bernikah dengan Zaid ibn Harithah yang merupakan anak angkat kepada Nabi SAW. Okay, betul. Anak angkat kepada Nabi SAW. Dan Zainab ini sebagaimana yang Liza sebutkan, dia adalah sepupu kepada Nabi SAW. Okay, dia sepupu kepada Nabi SAW. Tapi kemudiannya berlakulah perkara, maknanya kita kata dah tak ada jodoh lagi lah ya dengan Zaid. Jadi mereka bercerai, kemudiannya Nabi SAW melamar Zainab dan seterusnya bernikah dengan beliau. Jadi di sini dalam kitab kita menjelaskan ya tentang apa yang berlaku ketika majlis pernikahan Zainab dengan Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat ya Muslimah di muka surat kita yang ke-78 di sini di perenggan kita yang terakhir disebutkan tentang apa yang dikemukakan ataupun dimuatkan dalam kitab surah Al-Ahzab. Ini yang akan disebutkan bahawa ayat ini turun, iaitu ayat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53 ini turun berkenaan dengan kisah Zainab binti Jahsy. Saat itu Nabi SAW mengadakan pesta pernikahannya dengan Zainab. Maknanya ada jamuan pernikahan di rumah Zainab. Sedangkan masalahnya ada 3 orang sahabat yang terlalu lama bertamu. Mereka ni duduk tak balik-balik. Biasa ya kita ada tetamu yang begitu kan. Tak balik-balik. Kenapa tak balik-balik ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Kita dah bagi macam-macam signal lah. Dia tak balik-balik juga ya. Kita dah bagi, dah masuk Zuhur lah. Tak balik juga. Alamak kejap lagi kita punya nenek nak datang lah. Dia tak balik juga kan. Dah duduk je. So ada orang yang begitu. Jadi di sini diceritakan kepada kita bahawa
di rumah Rasulullah, sementara Nabi dia segan. Segan nak cakap lah. Macam kita juga, kita segan. Macam seolah-olah bimbang nanti takut orang kan kita halau. Mereka ni baliklah daripada rumah kita. Jadi Nabi SAW pada masa itu segan untuk suruh mereka pulang, kan? Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan ayat tentang hijab ini. So ini kisah ya mengapa ayat ini diturunkan. Dan ada juga kisah lain selain daripada kisah Zainab binti Jahsy itu tadi, kita lihat ada daripada cadangan Umar. Okey, dan akan disebutkan juga hadis Umar. Maknanya kita tak bincangkan, sebenarnya di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia cuma sebutkan sikit-sikit sahaja kisahnya. Sebab nanti kita akan bincangkan dalam kitab tafsir surah Al-Ahzab. Tapi lama lagi lah ya, tak tahu, saya rasa itu jilid yang ke 20 lebih lah. Kita sekarang baru jilid yang ketiga ya, Muslimah tak tahu saya hidup lagi ke tidak. Jilid yang ke 25 ke 28 kan, jauh sangat tu jilidnya. So kita lihat di sini dalam kitab tafsir nanti ya, ada juga dijelaskan bahawa dalam kitab tafsir Al-Ahzab pada ayat yang ke-53 ini tentang cadangan Umar radhiyallahu an, iaitu yang mana dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya semua orang boleh masuk ke rumah isteri-isteri anda, orang yang baik maupun orang yang jahat." Jadi ini Umar dia kata kepada Nabi, sekarang ni sesiapa saja boleh mudah masuk ke rumah Nabi SAW. Tak kira sama ada orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Dan kita pun tak dapat nak tebak ya apa yang ada dalam hati seseorang. Kadang-kadang luarannya baik tapi kita tak tahu apakah yang ada di sebalik yang terdapat pada diri dia. Jadi ini kebimbangan yang ada pada Umar radhiyallahu an, yang mana dia kata sebaiknya engkau perintahkan mereka untuk berhijab. Jadi di sini Umar pun beritahu kepada Nabi, perintahkan supaya isteri-isteri Nabi ini mereka tutupi diri mereka daripada dilihat oleh oranglah yang mungkin memiliki niat yang tidak baiklah kepada para isteri baginda. Kemudian disebutkan dalam kitab kita, turunlah ayat hijab ini, iaitu surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Baik, di dalam kitab kita juga ada menyebutkan tentang peristiwa yang ketiga. Ya, peristiwa yang ketiga iaitu diriwayatkan oleh Ibn Jarir. Jadi Ibn Jarir meriwayatkan ni dalam tafsirnya dari jalur Mujahid. Dia berkata ada satu kisah ketika Nabi SAW sedang makan bersama dengan sebahagian sahabatnya. Dan pada waktu itu Aisyah juga makan bersama dengan mereka. Jadi isteri Nabi yang bernama Aisyah ni turut makan bersama dengan mereka. Jadi ketika sedang makan tanpa sengaja, tanpa sengaja, salah seorang dari sahabat tersentuh tangan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kejadian seperti itu tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu di sini dalam riwayat Ibn Jarir menyatakan maka turunlah ayat hijab ini. Okay, so ini ada 3 kisah lah yang dimuatkan dalam kitab kita mengapa ayat hijab ini diturunkan. Maksudnya ayat hijab ini secara keseluruhannya ingin menyatakan kepada kita perintah supaya menutupi diri daripada dilihat ataupun daripada tersentuh dan sebagainya lah oleh orang yang ada di sekitar mereka. Maka kita lihat di sini daripada beberapa riwayat di atas, iaitu kisah Zainab, tentang kisah Umar yang mencadangkan Nabi SAW agar memerintahkan isteri-isteri baginda supaya berhijab, kemudian kisah Aisyah radhiyallahu anha itu sendiri. Okey, so kita ada 3 riwayat di sini yang menerangkan tentang sebab penurunan surah Al-Ahzab ayat 53. Dikatakan bahawa dapat difahami bahawa telah terjadi beberapa peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Maknanya ayat ini diturunkan, kita faham bahawa bukan hanya pada satu kisah, tetapi ada beberapa kisah yang lain. Dan kisah Zainab adalah kisah yang terakhir. Kan, kisah Zainab adalah kisah yang terakhir berlaku. Sebab kisahnya tercantum secara tegas di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara tegas. Maknanya
bila kita baca surah Al-Ahzab ayat 53 ini, memang konteks ayat tersebut ialah berkaitan dengan apa yang berlaku ketika majlis jamuan pernikahan di rumah Zainab radhiyallahu anha itu tadi. Baik, selain daripada ayat 53, yang kita kenali sebagai ayat hijab juga ialah ayat yang ke-59 dalam surah Al-Ahzab. Okey, sebab tu di sini diterangkan kepada kita ada pun yang dimaksudkan dengan ayat hijab. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Jadi ini ayat hijab yang memerintahkan bukan sahaja isteri para nabi, bukan sahaja yang memerintahkan anak-anak nabi yang wanita, yang perempuan, tetapi seluruh wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka berhijab. So kita tidak ada isu di sini, oh itu yang kena pakai hijab ni, yang kena tutup aurat ni cuma isteri-isteri Nabi dengan anak-anak dia saja. Konteks sekarang ni tak payah orang perempuan walaupun Islam tak payah tutup pakai tudung. Okay, ini kesilapan daripada sudut memahami ayat Al-Quran. So kalau kita baca betul-betul ayat ini, kita akan jelas di situ. Allah tegaskan di tempat yang terakhir itu kan, wanisa'il mu'minin, iaitu wanita-wanita yang beriman. Siapa wanita-wanita yang beriman? Adakah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk pada kategori wanita yang ketiga di situ, yang mana diperintahkan untuk berhijab. Jadi ini ayat, ayat yang menunjukkan kepada kita tentang perintah. Nabi diperintahkan supaya beritahu kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka hendaklah mereka menghulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maksudnya tutup aurat. Tutup tubuh badan mereka supaya tidak dilihat. Yang mana di sini dikata yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, kerana itu mereka tidak diganggu. Supaya mereka ni dikenali, maksudnya dikenali di sini lah sebagai wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, so kita lihat di sini antara ayat hijab itu bukan hanya surah Al-Ahzab ayat 53, tetapi yang kita boleh kenali sebagai ayat hijab juga terdapat pada ayat yang ke-59 dalam surah yang sama, iaitu surah Al-Ahzab. Baik, seterusnya kita masuk muslimah pada perbincangan hadis kita yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-147. Baru kita masuk hadis yang ke-147. Baik, hadis ini kita lihat ringkas sahaja. Menyebutkan tentang satu keadaan, satu situasi yang mana Aisyah radhiyallahu anha sebutkan. Apa kata Aisyah di sini? Ana Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saza baca daripada perawi yang bernama Aisyah, iaitu isteri Nabi. Yang depannya Saza tak baca tapi ada di sini, nanti boleh baca sendiri, tak mengapa. Jadi kita baca daripada Ana Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad uzina an takhrujna fi hajatikunna. Baik, jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Siapa kalian di sini? Kalian ialah isteri Nabi. Benar-benar diizinkan keluar untuk memenuhi keperluan kalian. Jadi para isteri Nabi dibenarkan, diizinkan untuk keluar memenuhi keperluan mereka. Maknanya Nabi tak kurung isteri baginda di dalam rumah. Jadi apa-apa keperluan termasuk keperluan buang hajat itu tadi, jika mereka perlukan, mereka diizinkan untuk keluar. Tidak menjadi masalah. Dan di sini ada perawi bernama Hisham yang menyebutkan bahawa
Maksudnya di sini ialah buang hajat. Keperluan kalian tu maksudnya ialah buang hajat. Tapi ada juga keperluan-keperluan lain yang dibenarkan untuk wanita keluar dari rumah, jadi supaya mereka dapat inilah buat apa yang mereka perlukanlah, keperluan-keperluan lain selain daripada buang hajat. Tapi daripada konteks perbincangan hadis 147 kita, ya, pada pagi ini kita dapati yang dimaksudkan ialah berkenaan dengan buang hajat itu tadi. Baik, seterusnya kita lihat kepada syarah hadis untuk hadis kita yang terakhir di sini 147. Ada beberapa keadaan, peristiwa, bukan beberapa lah, satu saja. Sebut beberapa, propau betul. ada satu saja. Ya, ada satu saja. So kita lihat di sini kisah ringkas. Sebab pertama di situ ada perkataan, ya, dalam kitab kita ada perkataan haddatsana Zakaria. Kita dah masuk muka surat 80 ya Muslimah. Boleh buka muka surat 80 di situ. Baik, kita ada satu perkataan haddatsana Zakaria. Dia jelaskan kepada kita siapa Zakaria di sini, ya, Zakaria ibn Yahya. So ini pembicaraan seputar hadis ini akan dipaparkan secara panjang lebar dalam kitab tafsir. Jadi kita tidak akan membahaskan secara panjang lebar tentang hadis 147 ini. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga sudah menjelaskan kepada kita perbincangan lanjut akan dibawa dalam kitab tafsir. Ingat ya, sekarang kita berada dalam kitab wuduk. Okay, jilid kita yang ketiga membincangkan kitab wuduk. Jadi kadang-kadang ada hadis yang memiliki kaitan dengan topik-topik yang lain. Namun topik-topik yang lain itu kebiasaannya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani hanya sebut sedikit sahaja kerana dia akan bincangkan dalam kitab yang khusus, yang sesuai bagi perbincangan tersebut. Jadi sebab itu dia kata di sini nanti akan dibincangkan pada kitab tafsir. Jadi kalau mana-mana yang tak sabar, ya, nak tahu sangat perbincangannya, sila rujuk dalam kitab tafsir untuk perbincangan hadis 147. Baik, sekarang di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia ada muatkan kepada kita dengan kisah ringkas tentang apa ataupun punca, okay, punca Nabi SAW menyebutkan sabda baginda ini, iaitu ada kisah kan tadi yang kita saya ada baca sikit ingatkan tentang hadis 146 tentang kisah Saudah yang ditegur oleh Umar radhiyallahu an. Masih ingat lagi? Saya harap masih ingat lagi ya kisahnya. Baik, so di situ di sini juga ada menyebutkan secara ringkas ya tentang teguran Umar radhiyallahu an kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Saudah radhiyallahu anha. Jadi kita baca sedikit ya Muslimah di situ muka surat 80 di perenggan kita yang kedua. Saudah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpostur besar, maknanya badan dia tinggi. Okey, badan dia besar, dia tinggi. Jadi dia keluar rumah untuk buang hajat. Kebiasaannya kita tahu mereka akan keluar rumah untuk buang hajat ini pada waktu malam. Dan ini terjadi setelah turun perintah untuk mengenakan hijab. Jadi ketika, last week kita ada bincangkan 3 peringkat bukan? Saya ingat tadi ramai yang letakkan tentang 3 peringkat hijab isteri Nabi keluar untuk ke tempat pembuangan hajat itu. Jadi kisah Saudah ini berlaku setelah turun ayat hijab. Okay, setelah turun ayat hijab iaitu ayat yang menutupi diri mereka lah, itu tutup kepala, tutup semua diri mereka daripada dilihat oleh orang yang ada di sekitar. Jadi tentang kisah Saudah ini berlaku setelah ayat itu turun. Dan masalahnya ketika Umar dia nampak Saudah ni, dia tegur. Kan, dia tegur. Jadi dia kata apa? Lalu Umar melihatnya dan berkata, "Wahai Saudah, kamu tidak boleh merahsiakannya dari kami." Maksudnya kau tak bolehlah nak secret-secret kan, tutup nak keluar kan. Kita tahulah, kita tahulah itu Saudah macam gitu kan, sedemikian. Jadi demi Allah, kamu tidak boleh merahsiakannya dari kami. Oleh kerana itu, cuba perhatikan pakaian yang kamu pakai ketika keluar rumah. Jadi dia masih lagi lah suruh perhatikan pakaian. Maknanya kalau boleh Umar ni kata supaya pakaian yang
yang menutupi dia menyebabkan orang lain tak boleh tahu yang itu adalah diri dia Saudah. Tapi kemudiannya kita lihat Saudah radhiyallahu anha bila dia pulang dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang teguran yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu itu tadi. Jadi kan disebutkan di sini kemudian Saudah pulang. Bila dia pulang, dia laporkan, maknanya dia beritahu kepada Nabi kejadian tersebut. Tentang yang Umar cakap lah, kena pakai gini lah, gini kan. Dia bingit lah, biasalah orang perempuan kan, mengadu lah kan. Apa ni Umar cakap gini. Jadi Nabi SAW yang pada waktu itu kan dikatakan sedang makan malam. Lalu turunlah wahyu kepada Nabi yang menyatakan tentang keizinan para isteri Nabi keluar untuk keperluan mereka. Inilah yang menjadi penyebab Nabi SAW pun menyebutkan qad udhina an takhrujna fi hajatikunna, iaitu pada hadis kita yang ke-147 itu tadi. Yang mana Nabi kata sesungguhnya kalian telah diberi izin keluar rumah untuk keperluan kalian. Jadi tak ada jadi masalah. Yang penting tadi berhijab. Kan dah sudah berhijab, dah sudah dalam keadaan yang menutup diri mereka itu, kemudian mereka nak keluar untuk keperluan diri mereka, dipersilakan. Sebab tidak boleh untuk kita kurung wanita ni dalam rumah sehingga mereka tak dapat untuk buat apa yang mereka inginkan. Lah yang bertepatan dengan syarak lah di situ. Baik. Sekarang ini untuk hadis kita yang ke-146 hingga 147 diletakkan di sini tentang faedah yang disimpulkan oleh Ibn Battal dari hadis di atas. Sekarang maknanya kita dah selesai perbincangannya muslimah di sini. Hadis kita yang ke-146 sudah selesai kita bincangkan. Begitu juga hadis kita yang ke-147. Kita akan masuk kepada pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Ibn Battal untuk kedua-dua hadis tersebut sebagai pengajaran ataupun faedah yang boleh kita raih daripada kedua-dua hadis yang telah dibincangkan. Baik, kita lihat di sini. Pertama, kita ada 6 faedah yang disebutkan dalam kitab kita. Pertama, dikatakan kepada kita di situ, kaum wanita boleh melakukan sesuatu untuk memenuhi keperluan yang membawa maslahat untuk diri mereka. Ya, tidak ada halangan bagi wanita. Kita orang perempuan yang muslimah boleh saja nak buat apa yang kita inginkan untuk memenuhi keperluan kita. Tetapi dengan syarat-syarat lah, ada batas-batasnya yang perlu dijaga. Kalau contohnya nak keluar bekerja, boleh, tak ada masalah, tapi aurat perlu dijaga, akhlaknya kan, batas pergaulan antara lelaki dan perempuan perlu dijaga. Banyaklah perkara yang perlu diperhatikan. Namun adakah agama ini menghalang wanita untuk keluar melakukan sesuatu memenuhi keperluan mereka? Tidak. Tidak sedemikian. Boleh tetapi dengan batas-batas yang telah ditetapkan dalam agama. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, orang bawahan boleh memberikan koreksi terhadap atasan. Ini perkara yang mana satu? Bila kita baca poin kita yang kedua ini, okey, orang bawahan boleh memberikan koreksi terhadap atasan, itu orang atasan. Nak relatekan dengan yang mana satu ni? Peristiwa yang mana satu? Boleh letakkan di ruangan komen, saya nak lihat. Berfikir ke tidak kita ni ketika mengikuti kuliah saya ni? Jangan ikut dengar je, anggap-anggap, betul. Saya tak nak begitu ya, sila fikir. So yang kedua ini, orang bawahan boleh memberikan koreksi terhadap atasan. Ini kisah yang mana satu? Nak relatekan dengan kisah yang mana satu dalam perbincangan hadis 146 hingga 147? Minum kopi lagi. Okey, silakan muslimah letakkan di ruangan komen. Omar menegur Saudah. Baik, ada yang lain? Bila Omar menegur tentang Saudah, iaitu isteri Nabi. Kak Aisyah jawab sedemikian, Kak Aisyah dengan Kak Zah sama jawapannya. Ada yang lain? Ni Kak Zaidah nak letakkan jawapan. Okay, Kak Som, Sayyidina Omar menegur Saudah. Semua sama jawapannya ni. Siti Hajar. Okay, Siti Hajar kata apa di situ?
Sayyidina Umar mencadangkan kepada Nabi mengenai agar isteri Nabi berhijab. Okey, saya suka jawapan yang ini. Sebab dia jawapan yang tepat. Saya tak kata jawapan Kak Azan dan Kak Aisyah dan juga Kak Som tak tepat. Tak betul. Betul juga. Tetapi jawapan Siti Hajar lebih tepat. Kerana kalau nak dibandingkan Saudah dengan Nabi, Nabi lebih tinggi kan. Lebih atas daripada Saudah. Sebab Saudah adalah isteri baginda. Namun di sini kita lihat Umar radhiyallahu anhu kan dia ada memberi teguran kepada Nabi SAW bila dia melihat isteri-isteri baginda keluar daripada rumah tu kan untuk keperluan mereka. Jadi Umar ni dia ada mencadangkan kepada Nabi lah supaya Nabi hijab kan isteri-isteri baginda. Sebab kalau kita lihat pada hadis yang ke-146 Umar kata kepada Nabi, uhjub nisa'aka. Di situ poin dia. Okay? Uhjub nisa'aka. Hijablah isteri-isteri kamu. Jadi ini adalah kita panggil sebagai satu teguran yang diberikan oleh Umar radhiyallahu an kepada Nabi SAW untuk menunjukkan kepada kita walaupun Nabi itu adalah seorang Nabi tetapi para sahabat boleh sahaja untuk menegur jika mereka menegur dan mencadangkan lah ya, jika sekiranya mereka melihat ada perkara-perkara yang perlu dikoreksi, ada perkara yang perlu dijaga demi kemaslahatan Nabi SAW dan ahli keluarganya. Begitulah dalam konteks kehidupan kita ini muslimah. Tak bererti kita berada di atas, orang di bawah kita tidak boleh menegur kita. So sebagai seseorang yang bagi saya lah, kalau kita ni ada ilmu, kalau ada orang tegur kita salah, alhamdulillah kita terima. Kan kita terima dan kita lihat di mana letak kesalahannya. Okay, di mana letak kedudukan perkara yang disebutkan. Mungkin ada benarnya. Jangan kita terus tolak. Begitu keadaan kita. So jangan kita terus tolak. So di sini sebagai kalaulah kita ada di kalangan kita yang berada di atas. Mungkin kita bos, contoh kan. Sebab saya tak nafikan ada di kalangan muslimah-muslimah di sini, ada bisnes, mereka bos, di bawah mereka ada orang yang membantu mereka bagi menjalankan perniagaan-perniagaan mereka kan. So di situ kita dapati bahawa kita berada di atas. Mungkin pekerja kita nak tegur kita ataupun guru, contoh seorang guru, ada murid yang kata ustazah tersilap dapat ni. Okey, alhamdulillah. Maknanya ada orang yang tegur kita. Kita jangan, awak tak pandai baca. Awak tak, kita tak boleh kata sedemikian. Kerana apa? Itu hak dia untuk menegur. Namun saya kata teguran juga perlu dilakukan dengan cara yang baik, tidak memalukan, tidak menghina. Boleh, macam tadi kan wanita boleh keluar daripada rumah mereka untuk keperluan mereka dengan batas-batasnya. Sama juga. Orang yang di bawahan boleh menegur orang yang berada di atas, tetapi dengan keadaan-keadaan yang juga ada syarat dan adabnya. Semua dalam agama kita ni benarkan, tetapi dia mesti menjaga banyak perkara. Okay, demi kemaslahatan kita sesama supaya tidak berlaku permusuhan, tidak berlaku sakit hati dan sebagainya. Namun dalam kisah Umar radhiyallahu anhu di sini, masya-Allah barakallah ya, kita lihat bagaimana Umar ini dia sentiasa banyak memberikan nasihat kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga mempertimbangkan apa yang nasihat-nasihat yang diberikan oleh Umar radhiyallahu anhu itu tadi. Sebab itu pada awalnya kan kalau kita baca, kalau kita ingat lagi apa yang telah kita bincangkan, Nabi tak terus-terusan. Bila Umar cadangkan terus Nabi buat, ada ke? Tidak. Nabi terus benarkan isteri baginda untuk keluar. Maknanya dipertimbangkan. Okay, dipertimbangkan apa yang dicadangkan. Baik, di dalam kedua-dua hadis ini, kita juga dapati ada keutamaan Umar radhiyallahu an. Okay, hadis ini pada poin kita yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan Umar, kelebihan yang ada pada Umar radhiyallahu an. Apa maksud daripada perenggan ini? Ataupun daripada poin ini, keutamaan Umar radhiyallahu an. Letakkan di ruangan komen. Lupa nak cakap begitu nanti kan. Letakkan di ruangan komen. Apa yang dimaksudkan dengan poin kita yang ketiga di sini? Keutamaan Umar radhiyallahu an. Daripada sudut yang mana satu yang boleh kita lihat tentang keutamaan Umar radhiyallahu an itu?
Bagaimana? Ada jawapan daripada jemaah muslimah kita? Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana keutamaan Umar radhiyallahu an. Tapi bagaimana kita nampak keutamaan Umar dalam hadis ini? Part yang mana satu? Pada sudut yang mana satu? Oh, agak lambat. Agak lambat. Sedang berfikir ke tak nampak part mana Part mana ada keutamaan Umar dalam hadis ni? Tak ada pun Zaza. Yang tahu Umar tegur je. Umar tegur. Ketegasan Umar dalam menegur. Baik, Kak Zaidah kata ketegasan Umar dalam menegur. Ada jawapan yang lain selain daripada ketegasan Umar dalam menegur? Kak Som kata apa tadi situ? Beri pandangan dan cadangan. Baik, okey. Ketegasan Umar dalam menegur, beri pandangan dan cadangan. Siti kata apa? Safety towards women prevention. Okey. Terima kasih Siti. Ada lagi jawapan yang lain selain daripada Kak Zaidah, Kak Som, Siti? Dah berhenti ya sampai di situ sahaja. Sampai sini saja ya. Okey. Baik. Apa-apa yang disebutkan oleh Kak Zaidah, Kak Som dan juga Siti di sini ya, saya tak kata salah. Itu ada beberapa keadaan yang disebutkan di sini. Tetapi tentang keutamaan Umar radhiyallahu an di sini, yang paling utama sangat-sangat yang boleh kita lihat ialah Umar ketika dia mencadangkan, Allah Subhanahu wa taala menerima cadangan Umar dan akhirnya turunlah ayat hijab. Nampak ya? Bila Umar radhiyallahu an menegur itu tadi, Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat berdasarkan teguran daripada Umar radhiyallahu an. Dia bukan semata-mata tentang keberanian Umar tanya berikan cadangan ataupun menegur Nabi, menegur Saudah. Bukan tentang ketegasan Umar semata-mata. Tetapi bagaimana keutamaan Umar itu kita lihat apabila dia mencadangkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala pun turunkan ayat Al-Quran bersesuaian dengan apa yang dia cadangkan itu tadi. Di sinilah kita dapati ada keutamaan Umar radhiyallahu an. Dan bukan berlaku pada situasi ini. Ada beberapa situasi-situasi yang lain juga. Yang mana ketika Umar radhiyallahu an dia berikan cadangan kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran kerana cadangan yang diberikan oleh Umar radhiyallahu an. Jadi saya tak sebutkanlah satu persatu, nanti boleh cek sendirilah ya, sebab nanti panjang cerita tentang Umar sahaja. So di situ ada keutamaan-keutamaan yang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar ya apa yang dicadangkan oleh Umar, kemudian akhirnya turunlah ayat bersesuaian dengan apa yang beliau cadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ada poin kita yang keempat di sini sebagaimana yang telah disenaraikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu lelaki dibolehkan seorang lelaki berbicara dengan seorang wanita di jalan umum, maksudnya di tempat umum untuk satu keperluan penting serta dibolehkannya berbicara dengan tegas jika maksudnya baik. Jadi sebagaimana yang kita lihat ya dalam kisah Umar radhiyallahu an yang dia nampak Saudah kemudian dia tegur, di situ kita dapati ia berlaku di tempat umum. Bukan tempat yang tertutup lah ya, tempat umum. Jadi dalam keadaan yang sedemikian kita lihat seorang lelaki ya dalam kes ini boleh sahaja berbicara dengan wanita di tempat umum bila ada keperluan. Okay, bila ada keperluan untuk menegur, untuk memberikan nasihat dan sebagainya. Bahkan dia kata di sini boleh berbicara dengan tegas sebagaimana Umar radhiyallahu an itu tadi kan, dia cakap dengan bahasa yang agak tegas kepada Saudah radhiyallahu anha yang menyebabkan Saudah macam tak puas hati sikit lah dengan Umar ni sampai dia balik rumah dan dia ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah berkaitan dengan poin kita yang kedua di situ, iaitu seseorang boleh menasihati seorang muslimah yang kedudukannya seperti ibunya
Kerana Saudah termasuk salah seorang ummahatul mukminin, iaitu ibu kaum muslimin. Jadi dalam hal ini saya lebih suka melihat ia pada satu konteks yang lebih umum. Maknanya seorang wanita boleh dinasihati, bahkan seorang wanita amat memerlukan kepada nasihat supaya mereka ini mendapat bimbingan dan panduan ketika menjalani kehidupan mereka. Dan seorang lelaki tidak salah untuk memberikan nasihat kepada seorang wanita apabila dia melihat ada perkara-perkara yang perlu dikoreksi, yang perlu diperbetulkan, ya, mungkin nampak auratnya, mungkin percakapannya tak berapa elok, kan, ada ayat-ayat yang tak berapa sedap didengar diucap oleh seorang wanita, ataupun mungkin cara jalannya, cara itu, cara ini, dan seorang lelaki dia melihat dan mungkin daripada konteks yang berbeza lalu dia menasihati seorang wanita tersebut, dan hal ini dibenarkan dalam agama. So kita jangan cakap, oh ni bias lah, orang perempuan semua tak boleh, orang perempuan itu, orang perempuan ni, tak juga begitu muslimah. Ya, jadi ada nasihat yang baik yang boleh kita pertimbangkan bila ada orang lelaki yang berikan nasihat. Alhamdulillah, ya, lihatlah ia daripada sudut yang baik. Kadang-kadang kita ni pun masalah juga orang perempuan ni. Jangan cakap lelaki layan, kalau suami kita tegur je dah mengamuk dah kita ni, kan kadang-kadang gitu. Gitu kan, tak gitu. Suami kita tegur je, Allah, hai, dia punya mengamuk, tak boleh terima. Hai, suami kata kan, ya, you janganlah pakai tudung gini, pendek sangat lah. Apa tak boleh ke? Pakai pendek-pendek. Suka tihai lah. Kadang-kadang gitu. Kita kadang-kadang gitu, sampai kadang-kadang suami pun malah nak tegur. Itu keadaannya. Tetapi sebenarnya dalam agama kita ini memang memberikan satu keadaan, satu ruang, untuk seorang lelaki ini dia memberikan nasihat kepada seorang wanita, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu itu tadi. Dia menasihati seorang wanita yang bukan calang-calang tau, wanita ni Saudah. Saudah ni isteri kepada Nabi. Takkanlah kita nak kata, habis suami dia tak cakap ke dengan dia? Kita mesti cakap gitu kan. Takkanlah suami tak reti nak cakap dengan dia, sampaikan kau sendiri nak cakap dekat dia. Mungkinlah kalau kita ni nak mengamuk-ngamuk orang perempuan ni. Namun ya muslimah, kita lihat begini, dalam keadaan yang tertentu, ya, dibolehkan seorang ini dia menasihati seorang wanita yang walaupun dia berada pada status yang lebih tinggi daripada diri dia. Dibenarkan sebagaimana dalam konteks perbincangan hadis kita ini. Baik, seterusnya pada poin kita yang terakhir pada pagi ini, iaitu di poin kita yang ke-6. Okey, kita lihat di situ. Nabi SAW selalu menunggu wahyu untuk memutuskan perkara-perkara syar'i. Jadi untuk hal hukum hakam ini, Nabi SAW tidak terus untuk menetapkan hukum. Nabi tak terus bila Omar cadangkan jangan bagi isteri keluar, Nabi tak terus buat begitu. Sebab kalau Nabi buat, nanti dia jadi satu hukum. Sebab itu di sini Nabi dalam banyak keadaan, Nabi pasti menunggu wahyu untuk memutuskan perkara-perkara berkaitan dengan syarak, iaitu tentang hukum hakam agama. Dan hal ini terbukti dari tindakan beliau, itu tindakan Nabi SAW yang tidak memerintahkan para isterinya untuk berhijab walau mereka memerlukannya, hingga akhirnya turunlah ayat hijab itu. Jadi di sini demikian juga, ya, tentang izin keluar rumah untuk satu keperluan mereka. So ada dua yang disarankan lah, ya, oleh Umar, ya, pada perbincangan hadis kita ini. Pertama ialah tentang hijab. Okey, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat hijab. Kedua ialah tentang satu keprihatinan Umar, walaupun dah berhijab, macam Saudah tadi kan, bagi Umar tak perlulah keluar rumah. Okay, jangan keluar rumah, nanti dia masih lagi orang kenal. Tetapi untuk cadangan yang kedua tersebut, tidak ada wahyu yang diturunkan bagi menghalang wanita keluar dari rumah. Okay, jadi sebab itu tadi bila Saudah pulang, kemudian diberitakan kepada Nabi, kemudian Nabi SAW turun wahyu, tapi wahyunya yang berkenaan dengan dibolehkan. Tidak ada sebarang halangan untuk mereka menunaikan keperluan mereka. Sebab itu di sini tidak ada hukum yang melarang wanita keluar dari rumah bagi keperluan, bagi menunaikan keperluan-keperluan mereka. Maka di sini kita nampak, ya,
Nabi SAW, ketika Nabi SAW ingin melakukan sesuatu perkara berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan apa yang berkenaan boleh ataupun tak boleh, diberikan keizinan ataupun tidak, Nabi SAW tidak melakukannya berdasarkan kepada pendapat, tetapi memerlukan kepada wahyu, supaya sebab ia akan berkait rapat dengan umat baginda SAW. Ya, apa yang dilakukan oleh para isteri baginda nanti boleh menjadi dalil. Ya, ia boleh menjadi satu hujah bagi orang lah yang ada di sekitar itu dan juga yang akan datanglah sampai kepada generasi kita kan hari ini kan. Apa yang berlaku kita tetap akan melihat kepada konteks kehidupan Nabi SAW untuk beramal. Jadi kalaulah pada zaman itu turun satu Nabi SAW terus ikut apa yang disarankan oleh Umar tadi, ia mungkin menyukarkan keadaan, kehidupan masyarakat yang datang seterusnya. Lebih-lebih lagi pada konteks kita hari ini. Dia akan menyukarkan. Bila tiba-tiba Nabi kata yes, orang perempuan tak boleh keluar rumah. So kita nanti susahlah kan keadaan kita. Sebab konteks kita amat berbeza pada zaman Nabi SAW, yang mana pada hari ini wanita ramai keluar bekerja, wanita ramai yang ada kerjaya, keluar untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. So di sini kita dapati apabila wahyu ditunggu untuk menetapkan sesuatu keputusan, ia adalah keadaan seorang Nabi yang tidak mengambil pendapat para sahabat semata-mata, tetapi ia memerlukan kepada panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga bagi menentukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan syarak. Okey, Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Ada apa-apa soalan? Boleh diletakkan di ruangan komen. Jika ada, kita dah selesai bincangkan hadis kita di bab yang ke-13. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, ada ke tidak? Kalau tak ada pun Alhamdulillah. Bagaimana, saya harap semuanya jelas tadi daripada awal perbincangan hingga ke akhir perbincangan berkenaan dengan pengajaran atau faedah yang boleh kita ambil menerusi daripada kedua-dua buah hadis itu tadi. Daripada poin kita yang pertama hingga yang ke-6, Masya Allah Tabarakallah lah. Saya sebenarnya suka untuk poin yang pertama dan yang ke-6 tu. Bila saya baca kitab ni, Masya Allah Tabarakallah ada banyak perkara. Daripada hadis yang ringkas yang kita lihat hadis berkaitan tentang wanita keluar ke tempat pembuangan hajat, tetapi pada hadis yang ringkas ini, Masya Allah Tabarakallah, ada banyak pengajaran, ada banyak faedah yang boleh kita dapati bagi menjalani kehidupan kita ini. Alhamdulillah. Okey, saya rasa tidak ada soalan di situ. Lambat betul naiknya soalan. Lambat betul tidak ada soalan di situ. Baik, kalau tidak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan di ruangan yang sama, di masa yang sama. Jadi Ustazah tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.